Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Salam Lailatul Qadar saya ucapkan kepada guru besar, barisan pentadbir, rakan-rakan guru yang saya kasih sekalian. Jadi alhamdulillah lah, pejam celek kita dah pun ke penghujung Ramadan. Dah ke Ramadan ke-27, 27, malam ke-27 dah. Dah selesai pun malam ke-27. Jadi Ramadan kali ini amatlah berbeza kalau nak kita bandingkan dengan Ramadan sebelum ini. Sangat berbeza kan. Dulu kalau 10 malam yang terakhir ni, biasanya kita dengan biasalah masjid-masjid ni sibuk dengan solat hajatnya, solat sunat tasbihnya, qiyamul lailnya, morehnya. Tapi kali ni macam dah kita terlumpuh dah. Tak boleh nak bergerak, nak pergi mana pun tak boleh. Stay at home dia kata. Jadi keadaan ini mungkin saya rasa tak pernah lah orang alami. Sebelum ni tak pernah orang alami seperti mana yang berlaku pada 2020 ni. Jadi tak apalah, apa jadi pun, agama kita ini sangatlah luas. Di mana pun kita ada, keadaan apa pun kita ada, dengan siapa pun kita ada, kita boleh mengamalkan agama dengan kadar termampu. Jadi di sini dalam keadaan yang kita duduk rumah, tak boleh nak keluar, nak beramal, saya adalah ambil beberapa hadis. Kita terbaca beberapa hadis. Saya ingat saya nak share hadis ni, kita nak kongsi hadis ini sama-sama dengan rakan guru, supaya jadi semangat, penaik semangat, dan juga inspirasi untuk kita terus melakukan amalan, sehinggalah kita habis kan Ramadan dengan baik sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal dia di penghujung, bil khawatim. Mula penting, akhir pun penting juga. Jadi pastikan di akhir, di penghujung ini, kita adalah antara orang-orang yang menikmati Lailatul Qadar, ahli-ahli yang dapat Lailatul Qadar. Dan juga kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT supaya amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima. Jadi dua perkara. Satu, kita beramal. Yang kedua, amalan tersebut diterima. Dia dua-dua ini kena menjadi, baru amal itu ada value. Kadang-kadang kita beramal, tapi apabila amalan itu ditimbangi di hadapan Allah, maka dia tak ada nilai. Kita minta Allah lindunglah dari perkara tu. Jadi di sini ada beberapa hadis ingin saya kongsikan bersama sahabat-sahabat. Dan hadis ini dia punya kandungannya amatlah bererti bagi kita. Hadis pertama ini diriwayatkan daripada Abu Dawud, dan ada juga dalam Bukhari, Muslim. Tapi saya ambil matan Abu Dawud. Saya bacakan sikit dalam bahasa Arab ya. Kata Nabi SAW, laqad taraktum bil Madinah aqwamun ma sirtum maisirah wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fih. Qala ya Rasulullah, wa kayfa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah? Qala habasahumul 'udhr. Kata Nabi SAW, apabila Nabi SAW pergi ke satu peperangan ini ulama menafsirkannya adalah perang Tabuk. Apabila Nabi SAW pergi peperangan Tabuk, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, Nabi beritahu, sesungguhnya kamu telah tinggalkan beberapa orang sahabat di Madinah. Mereka tak sempat nak bersama dengan kamu. Tapi apabila kamu melalui wadian,
lembah, mereka pun bersama kamu, padahal mereka ada di Madinah. Dan juga sahabat-sahabat tersebut bertanya, kaifa ya Rasulullah? Nabi kata, mereka bersama dengan kami walaupun mereka ada di Madinah. Nabi kata mereka bersama dengan kamu. Kamu pergi lembah ke, kamu buat apa-apa amal, kamu pergi jihad, mereka bersama kamu. Itulah kesimpulan daripada hadis tersebut. Jadi sahabat tanya, kaifa yakunu ma'ana wa hum fil Madinah? Bagaimana perkara ini boleh berlaku wahai Rasulullah sedangkan mereka ada di Madinah? Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasahumul udhr. Nabi kata mereka tertahan disebabkan keuzuran. Mereka tertahan oleh keuzuran. Mereka mempunyai niat. Sahabat-sahabat yang ada di Madinah, mereka pun nak datang perang. Mereka pun mempunyai niat yang kuat, dah buat gerakan semua. Tapi ada beberapa keuzuran yang menyebabkan mereka tak bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk pergi berperang. Tapi Nabi SAW, apa yang kita dapat faham dari hadis ini, disebabkan keazaman mereka, niat mereka, kesungguhan mereka, walaupun mereka tak pergi perang, mereka dapat pahala pi perang. Luasnya Islam ini. Ini juga tuan-tuan, di kala ini, ketika keadaan kita yang ada di rumah ni, sebelum ini kita selalu, setiap tahun mungkin kita ke masjid, ke surau, i'tikaf, solat hajat, qiyamul lail, semua ni kita buat. Tapi tahun ini disebabkan keuzuran ini, kita tak dapat pergi masjid. InsyaAllah kita akan dapat pahala kita pergi masjid dan kita buat amal-amal tersebut, insyaAllah. Melalui hadis ini, apa yang kita tahu, kesungguhan seseorang, akhirnya ada halangan, insyaAllah Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala tersebut. Begitu juga dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga. Berkata Nabi SAW, idza kana al-'abdu ya'malu al-'amalan, kalaulah seseorang hamba itu melakukan sesuatu amalan soleh, selepas itu fashaghalahu anhu marad, selepas dia buat amal tersebut, mai satu keadaan dia sakit, au safar, ataupun dia bermusafir, kutibat lahu qasalihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim, maka akan ditulis bagi hamba tersebut amal seperti mana dia buat dalam keadaan dia sihat. Maknanya satu orang dia memang dia buat amal sembahyang sunatnya, dia dengan qiyamul lailnya, hari-hari biasa dia buat benda tu semua. Lepas itu kena sakit, terbaring di hospital, tapi dia akan dapat setiap amal tersebut, setiap hari dia amalkan sebelum itu. Sebelum itu apa yang dia buat dia akan dapat seketul macam tu. Sebab apa? Keuzuran menyebabkan dia tak bersama dengan jemaah. Keuzuran menyebabkan dia tak boleh nak membuat amalan, dia lemah. Jadi bagi orang-orang begini, Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan lagi pandangan rahmatnya, memberikan pahala baginya. Begitu juga keadaan kita pada hari ini, yang saya rasa insya-Allah kalau kita ni orang yang selalu melakukan yang menghidupkan amal-amal pada 10 malam terakhir, dan kali ini kita tak dapat melakukannya, insya-Allah kita akan dapat pahala sebiji seketui sebagaimana sebelum ini kita lakukan. Agama ini sangatlah mudah, agama ini sangatlah memahami hamba. Jadi sahabat-sahabat guru sekalian, dan kita sekarang ini dah penghujung, pastikan kita banyak doa kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah SWT terima setiap amalan kita, dan pastikan kita bukanlah orang hamba yang mengabaikan ataupun lalai keseluruhan Ramadan. Jangan kita sibuk kot lain pula. Sama-sama lah. Semua pun masing-masing, kalau tak sibuk dengan sekolah, adalah benda dia nak sibuk. Tapi pastikan kita mengambil manfaat
semampu yang boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Bukhari, syuqiya abdun adraka Ramadan, kecelakaan yang besar, kecelakaan yang sungguh, seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan, fansalakha minhu, dan dia berpisah, dia keluar dengan Ramadan, walam yaghfir lah, tapi dia tak dapat keampunan. Dia dah ada di satu bulan yang boleh dia dapat keampunan, tapi dia buat dia buat, tak kisah dia buat, dia samalah Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, maka Nabi SAW kata orang tersebutlah celaka. Semoga kita ni terpelihara lah, kita minta lindung daripada kecelakaan tersebut. Dan juga tuan-tuan pula, sahabat-sahabat sekalian, di hujung-hujung ini pastikan kita hidupkanlah saki-baki malam Ramadan yang ada pada kita. Dan juga pesanan yang penting yang telah ulama pesan kepada kita pada penghujung Ramadan ini, pastikan dah habis Ramadan, kita masih lagi baca Quran, hidupkan malam hari, bertasbih seperti mana amal-amal yang kita buat pada Ramadan. Sebab apa? Sebab kita bukanlah hamba Allah pada Ramadan saja. Kita hamba Allah sampailah bila-bila sekalipun. Bila-bila pun kita adalah hamba kepada Allah. Bukan kita punch card time Ramadan hanya jadi hamba Allah, lepas itu habis Ramadan kita out, punch out pula. Bukan begitu. Kita mestilah berusaha sampailah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan tazkirah ringkas ini membawa manfaat kepada kita, kepada saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.